والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، InsyaAllah pada hari ini kita akan tadabbur pada surah Al-Fil, InsyaAllah secara ringkasnya, InsyaAllah. Baiklah. Surah Al-Fil ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah, ya. Kalau kita tahu surah Al-Fil, yakni surah yang menyebut nama Al-Fil. Fil ni maksudnya gajah, ya, maksudnya gajah. Kita lihat, ya, para ulama bersepakat bahawasanya surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah, ya, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Yakni surah, salah satunya surah yang menceritakan tentang kisah. Biasa surah Makkiyah ni kebanyakannya berkaitan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang hari kebangkitan, syurga, neraka. Tetapi specialnya surah Makkiyah pada hari ini, yakni dia tidak menceritakan tentang hal itu, tetapi dia menceritakan satu kisah yang benar, yakni kisah yang mana sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah kisah di mana, sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah ini merupakan satu peringatan dan juga satu tanda ataupun simbol bahawasanya Islam akan menjadi agama bagi penduduk Mekah pada ketika itu, dan ada agama dan akan ada satu sinar yang baru yang akan menyinari Mekah pada ketika itu. Sebab itu surah Al-Fil ini merupakan surah yang mengisahkan tentang satu kejadian, yang mana satu kejadian tentera Abrahah yang kita tahu ingin meruntuhkan Kaabah pada ketika itu, kerana kerana Abrahah itu ingin masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada ketika itu nak suruh dia pergi buat ibadat di gereja dia ataupun di kuil dia. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat bahawa surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Yakni surah Al-Fil menceritakan tentang kisah yang sangat masyhur, iaitu kisah Abrahah bersama tentera gajahnya yang datang ke Mekah ingin menghancurkan Kaabah. Itu yang pertama. Abrahah, kalau kita Abrahah ni maksudnya seorang lelaki Ashiram. Ya, ini satu orang lelaki yang berada di Syams, bertekad agar orang-orang Arab memusatkan hajinya ke gereja tersebut. Abrahah ni dia antara orang yang memuja api. Kuil dia ni ada api. Dia kata dia bertekad agar orang-orang Arab suruh buat haji kat gereja dia. Kerana bila orang-orang Arab dulu haji ni sudah ada, pada zaman jahiliah lagi haji ni sudah ada. Cuma pada zaman apabila Islam muncul, maka haji ini telah disyariatkan dan ada unsur keislaman di situ, sehingga haji mereka tidak lagi berpusat di Kaabah, yakni di kota Mekah. Maka ia menyerukan tekadnya di wilayah kerajaannya, sehingga orang-orang Arab suku Adnan dan suku Qatan membenci tekadnya tersebut. Bermaksudnya apa dia? Orang-orang Arab tidak setuju bahawasanya Abrahah ni suruh orang-orang Arab ini pergi ke gereja dia nak buat ibadah kat sana ataupun nak menunaikan haji kat sana. Sebab Kaabah ini sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya.
Dan pada ketika itu juga masyarakat Arab sudah ada tawaf pada ketika itu. Sebab itu daripada Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahawasanya ada beberapa pemuda daripada suku Quraisy, dia ni buat pedajal dekat gereja ataupun dekat kuil Abraha ni. Dia memasuki gereja tersebut lalu menyalakan api di dalamnya, sedangkan pada hari itu cuaca sangat panas sehingga kuil ataupun gereja tersebut terbakar dan roboh. Ini gereja dia roboh dah. Apabila gereja itu roboh, Abraha menjadi sangat marah. Dia kata kerana inilah Abraha bersiap-siap dan berangkat dengan membawa pasukan tentera yang berjumlah besar dan tangguh, yakni berjumlah besar dan dalam keadaan yang banyak, agar tidak seseorang pun boleh menghalanginya. Ia mengendarai gajah tersebut, menunggang gajah, yakni dia menjadi ketua bagi angkatan tentera tersebut. Yakni gajah tersebut dikatakan begitu besar. Wallahu ta'ala alam besarnya bagaimana. Sebahagian ahli sejarah menyatakan besarnya 2 kali ganda daripada gajah yang sedia ada yang pada hari ini. Kalau kita pergi ke Thailand, gajah tu besar itu 2 kali ganda besar. Macam mana besarnya? Sebab itu dia kata kata Muttaqil, dia kata gajah yang besar yang belum pernah ada gajah sebesar itu sebelumnya. Gajah tersebut dipanggil ataupun disebut dengan Mahmud, yang dikirimkan oleh Najasyi, Raja Habsyah. Raja Habsyah pada ketika itu dia belum masuk Islam, kepadanya untuk keperluan itu. Sebahagian ahli tafsir menyatakan, ada yang menyatakan bahawa 8 ekor gajah. Sebahagian yang menyatakan ada 12 ekor. Selain yang dikendarai oleh Abraha. Maknanya ada 8 ekor, ada yang menyatakan 12 ekor. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma apabila disebut pasukan tentera bergajah, maka dia lebih daripada satu lah. Sama ada 8 ataupun 12. Dan gajah itu semuanya besar-besar. Yakni satu yang kita boleh lihat daripada tadabbur ini, permulaannya, yakni gajah ini sesuatu yang mustahil untuk dihalang oleh semua orang. Gajah ini sesuatu yang sangat mustahil untuk orang itu halang. Dan dia bernekat untuk merobohkan Kaabah pada ketika itu. Secara logik akal, mustahil untuk siapa-siapa menghalang. Bayangkan gajah sebesar itu, pada zaman itu tidak ada satu teknologi ataupun satu binatang yang besar selain daripada gajah. Takkan nak ambil ikan paus, kan? Kalau ikutkan logik, takkan nak ambil ikan paus. Kalau andai kata kita sebagai manusia, kalau andai kata ada orang hantar gajah kepada kita, ataupun orang nak hantar satu tentera ataupun satu alatan yang kuat untuk bom negara kita, pasti secara logik akalnya negara kita akan lebih lagi. Contoh, kalau dia hantar kereta kebal, kita mungkin hantar kereta kebal yang lebih besar untuk melawan ataupun tertanding. Tetapi Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak hantar seangkatan dengan gajah, tetapi dihantar satu burung yang kecil, beberapa ekor burung yang kecil, yang mana burung-burung ini boleh menghapuskan gajah-gajah yang besarnya itu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak difikir oleh akal manusia. Kalau kita fikir logik akal kita, kalau orang kita nak lawan dengan orang besar, kita mesti panggil orang yang besar juga, ataupun orang yang lebih besar untuk melawan dia. Tetapi Maha Suci Allah, dia menggunakan hanya burung-burung yang kecil sahaja untuk menghapuskan gajah yang besar. Tidak terfikir oleh akal kita. Tidak terfikir. Kita lihat kepada ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang pertama menceritakan tentang, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap
tentera gajah. Sebab itu Ashabul Fil, iaitu satu pasukan bergajah, adalah Abrahah dan kawan-kawannya yang membawa 12 ekor gajah ataupun 8 ekor gajah. Dalam setengah ahli tafsir menyatakan yang bertujuan untuk merobohkan Kaabah. Ini yang bertujuan untuk merobohkan Kaabah. Maknanya asal tujuan Abraha adalah untuk merobohkan Kaabah kerana dia marah. Yang pertama sekali, ada dua sebab dia marah. Yang pertama, dia marah kerana orang-orang Quraisy pada ketika itu dibuat pedajai dekat gereja ataupun kuil Abraha tu. Dia pergi bakar sampai roboh kuil tu. Dan yang kedua, dia nak suruh orang-orang kaum Arab pada ketika itu dia pergi buat tawaf ke, pergi buat haji dekat gereja dia. Dia tak mau pergi ke Kaabah kerana ada commission ataupun ada income kat situ yang dia boleh dapat. Sebab bila orang pergi ke Kaabah pada ketika itu, dia akan bawa hadiah, dia akan bawa cukai dan sebagainya. Sama juga Abraha nak supaya dia mendapat hasil daripada kedatangan orang. Sebab itu dia nak robohkan Kaabah, kerana Kaabah menjadi pusat tradisi masyarakat Arab untuk tawaf pada ketika itu. Kemudian, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Ya, yakni demikianlah orang-orang kafir yang mana sangka mereka ini boleh menghancurkan Kaabah. Bayangkan, dia menggunakan pasukan yang paling kuat, yakni pasukan bergajah, dan tidak ada sesiapa yang mampu menghalangnya. Mustahil ada binatang yang lebih besar selain daripada gajah. Siapa berani lawan gajah? Harimau pun nak hantar harimau. Bila masa nak cari harimau, nak hantar ikan paus tak boleh berada di darat. Tidak, mustahil untuk menghalang tentera Abraha ini untuk meruntuhkan Kaabah. Tetapi Allah kata dia telah menjadikan hasad mereka itu sia-sia sahaja. Sia-sia sahaja. Kerana apa? Kerana Allah tidak menghantar gajah juga. Gajah lawan gajah lah sepatutnya. Tetapi Allah menghantar burung-burung yang kecil untuk menghapuskan tentera bergajah. Ya, sebab itu demikianlah tabiat orang kafir. Mereka selalu berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Tetapi ternyata mereka gagal kerana Allah masih menyayangi kaum muslimin pada ketika itu. Baiklah. Seterusnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan burung-burung. Sebab itu nama dia bukan burung ababil. Ada setengah orang dia kata burung ababil. Yang nama burung tu burung ababil. Dia bukan burung ababil. Ababil bukan nama burung. Ababil itu maksudnya berbondong-bondong. Ababil maksudnya banyak. Sebab itu artinya ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Kebahagian daripada kita dulu salah tafsir. Ababil ni maksudnya burung tu nama dia ababil. Burung ababil bukan. Ababil ni maksudnya berterusan burung itu datang. Apa nama burung tu tidak diketahui oleh kita. Tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim, bahkan hadis Nabi tidak disebut. Cuma ada hadis yang spesifik tentang bagaimana bentuk burung tersebut. Ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Sebab itu Allah mengirimkan kepada tentera itu burung yang berbondong-bondong. Maksudnya dia datang burung yang banyak. Mereka tidak mengetahui dari mana datangnya burung-burung itu kerana mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Tiba-tiba burung itu datang berbondong-bondong dengan kehendak Allah dan membawa batu-batu yang dibuat daripada tanah liat yang terbakar. Batu seakan-akan bentuknya bulat macam batu, tetapi daripada tanah liat yang keras,
yang terbakar. Ini sekaligus bantahan bagi sebahagian orang yang menganggap burung-burung itu bernama ababil. Sebab itu burung, kalau lihat tafsir, kalau siapa yang kata burung tu burung ababil, salah tafsir lah tu. Sebenarnya burung tu bukan bernama ababil. Burung itu tidak diketahui namanya, tetapi sifat dia ababil, yakni datang berterusan, datang berkelompok dan berterusan, banyaknya. Sebab itu dalam tafsir Ibnu Kathir dikisahkan, kemudian Allah itu mengutuskan burung daripada laut. Kata Ibnu Kathir, dikisahkan bagaimana Allah ini menghantar burung itu dari laut. Permulaannya daripada laut, masing-masing burung itu membawa 3 batu. 1 batu di paruh dan 2 batu di kedua kakinya. Dia cengkam batu itu. Batu itu dibawa sebesar biji kedelai ataupun biji adas. Maksudnya sebesar kacang dal. Tahu kacang dal? Maknanya burung tu kecil je. Tak besar macam burung gagak, tak besar macam burung helang, tidak besar. Burung kecil aja. Bayangkan sebesar biji kedelai ataupun biji adas, kacang adas, yakni kacang dal. Kacang dal yang kita makan tu, kecilnya bagaimana? Sebesar itu boleh menghancurkan tentera yang besar. Dan sesiapa saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka akan binasa. Namun tidak semua orang dari mereka terkena lemparan itu. Maksudnya tak adalah semua kena, tetapi lemparan itu menyebabkan tentera Abrahah pada ketika itu kucar kacir, mencari jalan. Itulah kisah singkat tentang tentera bergajah yang ditulis ataupun yang diceritakan oleh Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Sebab itu apabila kisah Abrahah datang kepada Kaabah, siapa yang menghalang? Ketua kabilah Quraisy pada ketika itu, yakni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib merupakan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu aqbala ashabul fil, pasukan bergajah pun datang, hatta idza danau min Makkah, mereka mulai mendekati Makkah. Istaqbalahum Abdul Muttalib, maka datanglah Abdul Muttalib, faqala limalikihim, dan yakni dia pun berkata kepada tentera tersebut, ma ja'a bika ilaina ma'anak. Dia pun berkata kepada tentera tersebut, untuk apa engkau datang kepada kami? Kemudian, ya Rabbana ala ba'athta fanatika bikulli syai'in arat. Tidak cukupkah engkau mengirim utusanmu sehingga kami akan membawakan kepadamu semua yang engkau inginkan? Maknanya nak apa datang lagi? Kami ni dah orang kata, nak apa lagi? Nak cukai kami bagi, nak hadiah kami bagi. Abrahah ni satu orang kabilah yang besar juga. Abrahah dia kata, faqala ukhbirtu bihadzal bait alladhi la yadkhuluhu ahad. Aku dikhabarkan tentang Kaabah, kota Mekah ini, tidak ada seorang pun yang memasukinya kecuali dalam keadaan aman. Illa aman. Faji'tu akhifan ahlu. Maka aku datang kemari untuk mengucar ngacirkan, yakni untuk memberi ketakutan kepada ahlu, kepada ahli-ahli Mekah, kepada penduduk dia. Kemudian kata Abdul Muttalib, faqala inna na'tika bikulli syai'in turidu farji'u fa'aba illa ayyadkhulah. Kata Abdul Muttalib, kami akan memberikan apa yang kau inginkan, kembalilah engkau, kami buat apa saja, jangan runtuhkan Kaabah. Akan tetapi Abrahah tetap berkeras untuk masuk ke Mekah, maka dia tetap berkeras untuk masuk ke Mekah. Hadis riwayat Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian pada ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu, yakni batu itu berasal daripada tanah yang terbakar.
Ya, batu tersebut berasal daripada tanah yang terbakar. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang berasal daripada tanah yang terbakar. Disebutkan bahawa setiap burung membawa 3 batu. 1 batu di paruh dan 2 di kakinya. Itu cara burung-burung tersebut membawa batu-batu tersebut. Bagaimana burung-burung, sifat burung-burung ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ikrimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu annaha kanat tayran khudran kharajat min bahr laha ru'usun karu'usis siba', yakni burung-burung tersebut berwarna hijau. Burung-burung yang disebut tadi berwarna hijau, muncul daripada laut. Kepalanya seperti kepala binatang buas. Wallahu ta'alam lah kepala binatang buah ni. Apa binatang buah ni? Macam ular ke? Maknanya seakan-akan mata itu mata yang tajam, pandangan yang tajam. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dan beliau menilai sanadnya sebagai sahih. Ini antara sifat burung-burung yang disebut tadi, yang disebut dengan burung-burung yang berbondong-bondong, ababil tadi. Tapi bernama dia bukan ababil. Ababil ni maksudnya datang secara berterusan. Berterusan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka ini seperti daun-daun yang dimakan ulat. Disebutkan ketika burung-burung tersebut mulai melempar tentera Abrahah, maka di antara mereka ada yang langsung tewas. Maknanya ada yang terus mati. Ada juga yang terselamat, tetapi dalam keadaan cedera parah. Mati itu seolah-olah, apabila dilemparkan, mati itu seolah-olah membelah badan mereka. Sampaikan Allah mengumpamakan ka'asfim ma'kul, yakni seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah tengok daun-daun yang dimakan ulat? Yakni berlubang-lubang. Daun tu berlubang-lubang ataupun tidak sempurna. Bayangkan batu yang jatuh itu tembus ke dalam badan, berlubang-lubang badan. Seolah-olah Allah menyamakan mereka seperti daun yang kering yang dimakan ulat. Namun di antara mereka ada pula yang terselamat tapi cacat. Sehingga Aisyah pernah melihat salah seorang tentera yang terselamat pada ketika itu cacat. Bahkan Aisyah pernah melihat ada di antara anak buah Abrahah yang masih hidup, yang buta dan cacat, meminta-minta kepada kaum muslimin, dan dia dibiarkan hidup oleh Allah namun dalam keadaan cacat. Itu. Di sinilah juga kelahiran Nabi SAW. Sebab itu Nabi dilahirkan pada Amul Fil, pada peristiwa tahun gajah. Kerana peristiwa inilah, 1 tahun yang peristiwa besar. Ini peristiwa besar, peristiwa yang diingati oleh kaum Quraisy pada ketika itu, yang mana tentera Abrahah bergajah besar datang nak merobohkan Kaabah. Oleh sebab itu kehancuran Abrahah dan bala tenteranya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu Allah menjaga Kaabah. Di tahun itu pula lah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian ulama menyatakan bahawasanya di antara tanda-tanda kelahiran Nabi adalah peristiwa dihancurkan tentera bergajah. Seakan-akan Allah ingin menyatakan bahawa dia telah menjaga rumahnya, dan dia pula akan membela dia pula lah yang akan membela syariatnya dengan mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berjuang memurnikan tauhid. Sebab itu anggaran 50 hari. Sebahagian para ulama menyatakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebahagian menyebutkan bahawasanya Nabi lahir ni setelah 50 hari daripada peristiwa tersebut, ya. Sebab itu Nabi disebut lahir pada tahun gajah. Kalau kita biasa nyanyi nasyid tu pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dia tak, zaman Nabi tak ada tarikh, tak ada tahun pada kita gitu. Sebab itu masyarakat Arab dia nak ingat satu perkara, dia ingat kepada peristiwa. Contoh macam Nabi lahir pada tahun gajah, ataupun peristiwa Nabi Isra' Mi'raj pada ketika itu, pada Amul Huzun, pada tahun duka cita. Kerana Nabi pada ketika itu duka cita, mati isteri, mati pak saudara, dibaling di Taif, tidak diberikan makan, pada ketika itu. Sebab itulah disebutkan pula oleh Ibnu Hisham dengan sanad yang hasan, Aisyah menceritakan bahawa dia melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup. Maknanya yakni tentera bergajah dalam kondisi buta, meminta-minta makanan di Mekah. Minta makanan, buta. Mungkin terkena batu tersadi sampai buta. Pasukan Abraha tidak semuanya mati, masih ada yang hidup, namun dalam keadaan buta dan kondisi yang sangat memprihatinkan, yakni sangat memerlukan, buta, tetapi dibiarkan saja oleh orang Arab pada ketika itu. Apa yang nak kita simpulkan dalam kisah Abraha ini? Yang pertama sekali, jangan putus asa untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dalam keadaan yang sudah dianggap mustahil. Umpamanya, andai kata kita mengalami satu masalah yang besar, yang mustahil untuk kita keluar padanya, maka jangan putus asa untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kita kena rompak ke, ataupun kita kena ugut ke, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak ada yang mustahil. Bayangkan tentera bergajah yang pada logik akalnya kita katakan mustahil untuk burung itu lawan, tetapi burung itu boleh melawan dan memusnahkan tentera bergajah dengan menggunakan batu, ataupun batu yang kecil sebesar kacang dal. Kalau kita tak tahu kacang dal, boleh pergi kedai tengok kacang dal besar mana. Gitulah batunya, dibaling kena gajah, mati gajah. Gajah yang besar boleh mati. Allah mengantarkan satu sosok tubuh yang kecil, burung saja. Sebab itu tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jangan menganiaya kaum muslimin, ataupun lebih tepat lagi, jangan kita menyakiti sahabat ataupun saudara kita. Itu pesanan ataupun apa yang kita boleh ambil ibrah daripada kisah ini. Yakni jangan kita menyakiti saudara kita. Contoh, kita tak puas hati dengan dia, kita pergi pedajai dia, ataupun kita pergi kita pergi aninaya dia. Tak boleh. Sebab kadang-kadang mungkin dia ni kurang salat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, takutlah kamu kepada orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi ini dengan Allah tiada sebarang penghalang ataupun hijab. Sungguh pun orang yang dizalimi itu orang kafir ataupun orang yang kurang solat. Contohlah, kita ni geram sangat dengan dia ni dia ni memanglah kaki judi, kita ni geram sangat, tak membantu langsung. Contoh, kita pergi pedajal dia, bakar rumah dia, kemudian dia ni ada sifat iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia ni buat jahat, dia kata, ya Allah, orang zalim aku tak buat apa-apa pun.
pada ketika itu, walaupun dia ni kurang ibadah, tetapi doa dia mustajab kerana dia dizalimi pada ketika itu. Sebab itu hati-hati orang yang dizalimi ni, tak boleh haninaya dia, jangan haninaya dia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada satu yang bermanfaat daripada hal ini. Okey, kita akhiri dengan bacaan daripada Datin Fazlin, surah Al-Fil. Assalamualaikum.